Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam. Bertemu kembali kita selepas tadi bersama dengan Daus ataupun Pedot dalam segmen Inilah Ceritaku. Okey, sekarang ini giliran segmen untuk Tanya Dr. Forex. Kita bersama dengan Cikgu Nonem yang dah pun berada di hadapan saya dan akan live dengan anda dalam sesi live dan soal jawab. Okey, baik. Sebelum kita pergi jauh, sukalah untuk saya ingatkan kepada anda semua, sekiranya anda mengalami account trading anda mengalami floating ataupun apa saja yang negatif, boleh kongsikan nombor account, password apa, investor password, supaya dapat cikgu berikan sedikit nasihat untuk anda menyelamatkan akaun anda daripada terus dalam keadaan negatif yang amat-amat sangat. Ini satu pembelajaran, satu perkongsian bagaimana untuk menyelamatkan ataupun nak bagi cool down, kemudian kita buat setup balik ataupun macam mana. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Kalau akaun anda itu berkeadaan floating lah, yang tenang. Baik, untuk episod yang ke 30 24 hari bulan Ogos 2020, kita bersama dengan Cikgu Nonem sekali lagi untuk anda semua. Jadi kepada anda semua, seperti biasalah, ingatan CTC untuk anda semua, jaga kesihatan, jaga pergaulan, SOP, jangan kita cuba-cuba nak langgar. COVID masih lagi bermaharaja lela. Walaupun dapat kita cover ataupun kita dapat bendung benda tu tak jadi besar, tapi sikap kita supaya kita berhati-hati sentiasa. Baik tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa, kita akan bersama dengan Cikgu Nonem. Dan Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Pak Su. Dah makan ke belum? Alhamdulillah dah kenyang makan sate tadi. Alhamdulillah. So sedap? Macam biasa, memang best. Okey, baik Cikgu, sebelum kita bermula Cikgu, lari sikit lah perkara-perkara yang boleh membantu dalam forex ni selain daripada kita trade. Mungkin ada cabang-cabang lain ataupun perkara-perkara yang mungkin orang di luar sana tak tahu, yang dia orang ingat trade sahaja yang boleh mendatangkan income, duit poket. Okey. So kalau ikut pandangan saya lah, so dunia forex ni amat besar, amat luas, di mana kita umum tahu kita sebagai trader. Baik. Itu semua ramai yang tahu sebab dia hanya melibatkan diri sendiri. Okey, selain pada trader, kita trade buy atau sell any instrument. Okey. Ada juga yang membuat kelas, okey, untuk mengajar ilmu sama ada daripada basic level sehingga ke advanced level. Okey, itu yang kedua. Sebenarnya kalau saya nak listkan, dia terlampau banyak. Ini contoh-contoh yang kita boleh generate income melalui forex. Okey, yang ketiga, EA, expert advisor. Okey. So EA ni pun memerlukan seseorang yang mahir coding ataupun tim yang mahir coding, okey, untuk membuatkan EA tu automated lah. Of course, kalau EA, bila kita sebut EA ni, dia ada low risk dengan high risk punya setup. Okey, itu yang ketiga. Baik. Okey. Yang keempat, dia menjadi IB ataupun MIB, di mana IB dan MIB ni dia bagi support, dia bagi servis kepada klien-klien di bawah rangkaian mereka. Okey, sebagai contoh, IB ni dia buat kelas. Baik. Okey, so nak masuk kelas tu percuma, dia ajar ilmu semuanya segala percuma. Mungkin dia letakkan syarat tanpa bayaran, tapi just register under link mereka. Okey, itu yang keempat. Baik. Yang kelima, e-book ataupun membuat signal, membagi signal. Okey, bila sebut e-book, setengah tim ataupun individu
dia ada satu teknik, Baik. dia ibukkan teknik tersebut. Teknik dia sendiri. Teknik diri sendiri. Okey. Okey, dia ibukkan teknik tersebut dan dijual. Kan, so bila kita cakap tentang macam mana cara nak generate income daripada forex ni, sebenarnya terlampau banyak. Salah satu contoh lagi yang saya boleh bagi 6 menjadi local depositor, di mana seseorang ataupun satu tim akan menjadi local deposit lah bagi setengah broker. Okey. Okey. Maknanya antara klien dengan broker dia menjadi LD lah. Betul. Okay. Menjadi LD. So bila saya nak list kan, dia memang terlampau banyak. So ini antara common income yang kita boleh generate, di mana benda ni umum yang selalu orang akan buat lah. Sebab dalam dunia trader, sama ada manual ataupun EA tadi yang saya sebut tadi, okay, kita tak ada teknik lain yang boleh pejam mata terus tanpa entry market kan. Betul. Kecuali kita invest copy trade ke. Ini cabang lain lah. Dia menjadi fund manager. Okey, di mana dia ada kepakaran untuk, ataupun dia mempunyai skill untuk jalankan dia punya copy trade dari segi low risk ataupun high risk. So bila disebut low risk, of course dia akan jaga dia punya account, termasuk dia punya follower lah. Betul. Kalau high risk, umum tahu itu adalah high risk punya account. So possibility untuk win besar dan account MC sama rata. Sama label lah. Sama label, 50-50. 50-50. Okay. So bila sebut terlampau banyak, Pak Su, dia cuma contoh Okay. Saya memang full time trader daripada 2009. Okay. So bila saya muncul kembali, saya silent 2013. Saya muncul kembali, saya nampak ada setengah kawan saya berjaya. Okay, berjaya, tapi dia bukan trader, real trader. Maksudnya dia bukan tumpu 100% trade. Dalam masa yang sama dia buat networking, dia buat marketing. So sebenarnya bagi saya itu tak salah. Okay. Sebab itu salah satu jugalah. Salah satu cara marketing dia jadi IB lah. Okay. Dia jadi MIB, dia jadi yang melibatkan marketing, sama ada dia buat kelas, dia buat dia bagi tip, signal. Okay. So bagi saya itu sebenarnya tak salah. Sebab dia tahu kemampuan dia tak boleh jadi seorang trader. So bila dia tumpu jadi IB, so dia service dia punya klien baik-baik. Contohnya dia invite cikgu lain untuk datang ke office. Lepas tu dia ajak dia punya klien, okey jom, siapa nak join kelas cikgu sekian. Macam tu. Okey, so bila klien dia ada problem, dia tolong serve kan, dari sudut klien. Sebab kadang-kadang klien ada isu dengan broker. So dia sebagai IB, dia mewakilkan klien untuk menyelesaikan sesuatu masalah tu. Betul. Okey. So sebenarnya tak salah. Sebab at the end, trader ataupun sesiapa yang menceburkan diri ke dalam forex ni, dia nak financial freedom saja, ataupun kita senang cerita USD lah kan. Okay. Semua orang nak USD. Sebab tu kebanyakan forex trader ni, kalau kita sebut dia nak rugi, itu saya confuse lah. Saya renung dia lama-lama. Dia nak jadi forex trader sebab dia nak rugi. Berat. Baik bagi saya kan. Baik bagi Pak Su ataupun boy lagi suka. Kan? Mau tak suka USD tu. So kita dah tahu umum memang jadi forex trader dia nak menghasilkan sesuatu. Sama ada dalam masa yang singkat ataupun long term. Semuanya bergantung pada individu. So bila kita sebut pasal bergantung pada individu tu, terserah kepada kita jalan mana yang kita nak pilih. Kalau kita dah 5 tahun trade macam tu juga, trade macam tu, lompat kiri kanan semua, backflip lah, semualah, terjun tiruk semua dah buat, at the end macam tu juga. So
Mendapat palsu macam mana? Adakah dia patut tukar dia punya cara sekarang? Sebab ini kita dah sebut 5 hingga 6 tahun palsu. Betul lah. Bukannya benda baru. Dia dah cuba macam-macam cara. Tapi still tak boleh melonjak ke satu new dimension, maksudnya next level. Betul. So, apa pandangan palsu pula? Yalah, ada 5-6 peluang yang lain selain daripada trade. Kan kalau dia pakar dalam bahagian pengajian, dia pandai mengajar, bercakap pun orang senang faham, buka kelas, why not dia cuba sesuatu yang baru kan? Betul. At least bagi peluang 6 bulan ke. Sebab setengah orang bila kita sebut cakap, cikgu saya tak pandai buat EA, janganlah buat EA, dah aku tak pandai. Saya pun tak pandai nak buat EA semua kan. So cari sesuatu yang mudah untuk dibuat, dipelajari dan yang boleh mendatangkan hasil mengikut kita punya kesesuaian. Contohnya kalau kita bekerja dari pagi ke petang, malam tu kita bolehlah buat sesuatu daripada trade je. Sebab 5 tahun kita trade dah, outcome dia kita dah tahu kan, kenapa mesti nak trade. So cuba buat. Kalau sebut marketing, okay, belah malam buat marketing kan. First impression, tak nak lah cikgu marketing, saya jumpa orang ni memang saya cukup lemah cikgu. Memang payah nak bercakap semua. Saya tak ada apa orang cakap, charming dia tak ada cikgu. So bila cakap charming ni tak ada, bila saya sebut dengan orang dah tak apalah, saya tak nak. Kan, belum cuba belum tahu. Betul tak? Kita kena cuba dulu. Kena cuba. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak perkongsian daripada kita sebelum kita bermula dengan Elite Wave kita. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, tengoklah diri kita ni, kalau kita trade dah 5-6 tahun masih lagi agak tak nampak lagi sama-sama lagi. So ada baiknya kita tumpukan kepada 5-6 perkara yang lain yang boleh mendatangkan pendapatan daripada dunia forex ni. Okey, jelas Okey. Saya nak sambung lagi. Contohnya macam Elite Wave lah kan. Elite Wave ni tak semua trader boleh memahaminya dalam masa yang singkat. Betul. Dia bergantung level. Ada setengah orang boleh faham dalam masa 2 bulan, 3 bulan, ada even setahun pun tak faham-faham. Ada yang masih 4 tahun masih lagi meneruskan pengkajian tentang Elite Wave. Okay, so dari sini macam siapa yang baru tu, first kali jangan lemah semangat lah. Lemah semangat dengan erti kata lain, bila you tengok graf tu memang of course you akan nampak first kali bela. Cikgu saya tak tahu nak tanda semua ni. Cikgu kawan saya tanda hala ke bawah, saya punya naik ke atas. So saya confuse cikgu. So benda-benda ni lah, confuse ni lah yang akan menyebabkan kita mula down dan kita stop melakukan analisis Elite Wave. So benda ni kita kena elakkan. At least kita kena bagi peluang kepada diri kita berapa bulan, 3 bulan, 6 bulan saya nak fokus betul-betul ni. Selepas 6 bulan kalau saya tak boleh pergi, saya stop. At least ada target kan. So bila dia dah bagi target macam tu, dalam masa 6 bulan tu dia kena perform lah, dia kena buat. So tapi kalau dia bagi target, dia tak buat juga, so no use lah bagi target tu. Dia semua sekadar melepaskan batuk di tangga. Wah. Betul. Kadang-kadang falsafah juga cikgu ni. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Memang ramai yang akui Elite Wave ni agak sukar, tapi kalau dah dapat dia nampak view ke mana arah market tu nak pergi, itu kelebihan dia. Kadang-kadang ada yang dah setahun pun tak tahu macam mana dia orang buat permulaan wave ni, dekat mana. Kalau dah terlepas dia kata nak tarik mana. So ini macam cikgu Nonem bagi tahu, kita target 6 bulan lah, paling tidak pun 6 bulan untuk kita beri tumpuan. Kita tengoklah sumber YouTube, sumber kelas ataupun apa saja. Ini bergantung pada diri anda lah. Kalau anda kuat semangat, cantik. Kalau dah tak boleh, jangan paksa. Selagi isim. Dan yang penting CTC setiap segmen saya ni memang saya akan ajar Elite Wave. Kalau ada permintaan kita nak buat dia basic semula, okey boleh kita buat dari basic semula, tak ada masalah kan. Cuma ada setengah orang dia memerlukan cikgu. Betul kan? Sangat macam saya dulu, saya boleh kategorikan saya main redah seorang-seorang. Maksudnya saya belajar daripada satu buku tu sampai saya buat seorang tanpa saya menuntut dengan mana-mana waktu individu. Waktu tu saya dah belajar 2007 2009 dalam tahun 2009 2010 tu ada grup lain yang mengajar Elite Wave. First kali Surf Wave lah. Kalau orang lama dia pasti akan tahu. Yang kedua Arwah Soros One.
Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, jebat. Ini yang saya ingat. Dan ketiga-tiga ni pun semua saya tak pernah attend dia orang punya kelas. Tapi Salah seorang tu tak pernah? saya tak pernah pergi. Oh, okay. Saya tak pernah pergi. Tapi ada zaman tu ada yang pergi belajar. So baguslah sebab dia mendapat untuk, macam saya sebut, tak semua orang boleh belajar sendiri. Kadang-kadang dia memerlukan explanation daripada seseorang yang lebih berpengalaman. Betul. Macam cikgu lain, cikgu abdikan diri sendiri kan, habiskan waktu untuk belajar. Betul. Mungkin kita tengok orang, itulah tadi cikgu cakap, pastikan diri tu mampu. Kalau tak mampu, cari cikgu. Kalau tak boleh nak cikgu, cekkan kawan. Mungkin Betul. dengan cikgu dia agak segan nak bertanya. Kalau dengan kawan kedai kopi ke apa, ni macam mana? Jadi lebih mudah kan? Betul. Okey, itu dia. Kita punya mukadimah, masya-Allah, terbaik. Betul lah. Macam saya sebut, CTC setiap Isnin 10.30 memang kita berkonsep kan, pertanyaan apa-apa semua berkenaan dengan Elewave. So siapa yang masih ramai permintaan, nanti mungkin nanti next week Boboy boleh up kan, vote ke, kalau kita nak repeat balik tentang macam mana nak belajar Elewave dari awal, kita boleh buat. Betul tak Boboy? Betul. Okey, baik. Di ruang komen sekarang ni Amin Syarimi. Assalamualaikum Cikgu Nonem. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya tolong jawab. Baik, untuk malam ni cikgu. Cikgu dah standby apa untuk tetamu pula dah, untuk penonton-penonton kita? Okey, untuk malam ni kalau Pak Su ingat minggu lepas apa yang kita analisis, goal dan juga ada permintaan tentang DSY. Ya. Goal DSY. Okey. So kita pergi pada DSY dulu. Okey, kalau tengok pada chart yang saya paparkan ni, ini adalah DSY lah, US dollar index. Okay, last week saya cakap itu adalah possibility wave 4. Dan minggu ni memang terbukti yang ABC ni, ini adalah wave 4. Sebab apa ini terbukti wave 4? Sebab dia telah, wave 5 ni telah break wave 3 yang sebelumnya. So bermaksud ini memang wave 4. Okay, so bila ini wave 4, ini wave 5, so sekarang ni saya punya bias dah bertukar kepada kenaikan. Okay, kenaikan di mana soon USD akan mula menguat. Tapi ini di 4 hours. So maksudnya kat sini dia hanya menguat sementara lah, sebelum dia menyambung. Ini kononnya ini adalah retracement sebelum dia menyambung perjalanan turun di time frame yang lebih besar. Okey, so kalau kita tengok di time frame yang lebih besar, di sinilah disambung balik turun ke bawah. Sama ada dia membentuk ABC, ini bentuk triangle ya, tapi ini semuanya saya boleh considerkan sebagai correction punya mode. So bila kita tahu ini adalah correction mode, kita boleh keluarkan sama ada bentuk triangle ke apa-apa bentuk jenis correction wave. So ini adalah labeling yang pertama. So sekiranya kita nampak dia nak buat zigzag ke, irregular ke, flat ke, itu tak menjadi masalah. Yang penting kita tahu ini correction mode. Okay, so bila dia berada dalam correction mode, kebanyakan bentuknya adalah turun naik lah, di dalam range yang tertentu. Okay, so ini untuk DSY. So kalau kita tengok, ini kita compare kan, hari ni kita compare kan dengan contoh yang terdapat di dalam TradingView lah. Ini saya ulang suara semula. Sekiranya sesiapa yang masih blur tentang TradingView, okay, TradingView ni lah adalah satu tempat yang memudahkan education untuk memplotkan, memappingkan dia punya, kita punya counting 1, 2, 3, 4, 5 ABC. Dalam tu semua dah ada tool yang cukup memudahkan kita sebagai education. So kalau kita tengok ke sini, semua tepi-tepi ni kita boleh explore sahaja. Semuanya percuma. Kita just register pakai
secara percuma. So dalam ni, ini contoh yang saya nak tunjukkan. Ini jangkaan dia satu hari yang lepas. So kalau kita tengok sama ni, ini jangkaan dia sama dengan yang saya predict satu minggu yang lepas. Ya, minggu lepas. Okay, ini dijangkakan ABC. Ini 4. Ini adalah 5 turun. 5 turun. So masuk 5 turun ni, ini final wave 5 lah. So dia jangka kan. Selepas dah habis final wave down, final wave down ni, so dia jangkakan menaik dalam bentuk ABC lagi. So kita nampak ini tak ada perubahan sangat. So kalau kita tengok, dia punya kiraan sama dengan apa yang saya jangka pada minggu lepas. Okay, kita nampak dia menjangkakan USD akan kuat lah kalau dollar index ke atas. So maksudnya GU, EU semua dia akan kembali menguat. Okay tak Pasu? Okay Cun. Okay, so kita dah habis tentang dollar index. So kita pergi kepada last week. Kita bercakap tentang gold. Gold favourite last week, di mana kalau kita tengok last week saya ada sebut dan saya ada tanda kan, oh cikgu dah buat kira gold ada last week daripada last week kan. Betul. Okay, ini last week. Kalau Pasu nampak last week saya ada tandakan kotak ni. Okay, boleh tengok saya tandakan daripada 20.10 sampai lah 20.29 ni. Ini zon-zon jangkaan di mana ada peluang berlakunya reversal, dan terbukti sepanjang minggu tu sehingga ke sekarang memang dia masuk zon kotak ni, dia turun. Kenapa saya boleh jangkakan? Sebab first kali yang ini penurunan ni, of course ini adalah A. Okay, A sama ada A besar ataupun dia berbentuk satu. Kalau kita tengok ke sini apa yang saya buat ni, ini contoh yang kita boleh keluarkan sebagai satu analisis di dalam pattern correction wave yang berwarna ungu ni lah. Ini kita tandakan A, B, C, D, E. Betul. Okay, ini berbentuk triangle, ataupun nanti dia mungkin akan buat, mungkin berbentuk ini adalah W, ini X, Y. So maksudnya WXY ni, Y ni mungkin dia ke bawah sikit. Okay, di dalam ni akan banyak lagi correction lah untuk turun, untuk dia ada sedikit lagi momentum untuk turun WXY ataupun kita boleh labelkan ABC. Okay, so yang jelas prediction minggu lepas ni memang meletup kat sini. Sebab apa? Sebab kat sini kalau you refresh balik, you tengok balik pada segmen minggu lepas episod berapa Pak Su? 29. Okey, episod 29 sini saya ada tarik Fibo. Okey, sebagai contoh saya buat sekali lagi. Tadi saya dah delete. Saya lupa macam mana cikgu dapat kotak tu. Okey, sebab menarik lah. Menarik. Sebab cikgu yang cikgu jangka tu kiraan cikgu minggu lepas. Lepas tu cikgu tarik kotak ni, dia pergi macam mana yang cikgu saya jangkakan lah. Sebab first kali saya jangkakan ini memang correction. So bila dia dah naik kotak ni, saya label kan ini at least stop loss dia. Ingatlah kalau Pak Su ingat, ini at least stop loss dia. So ini adalah zone entry di mana saya punya kotak ni saya gabungkan. Okey, gabungkan dengan Fibo dan juga support resistance yang berdekatan. Ini konsep Wheeler Wave dengan support resistance. Tapi kita tak masuk di bawah-bawah ni sebab kita tahu ini kenaikan yang berlaku ni, ini masih ada a few cycle up. Inilah few cycle up. Kita boleh consider ini sebagai ABC. So kalau dia sampai sini, ini baru A, ini B, ini C. Okay, so bila kita tengok pula yang satu lagi yang garisan yang berwarna merah, sekiranya kompleks correction wave telah siap, itulah kemungkinan yang merah tu akan berlaku. So maksudnya
1, 2, 3, 4, 5 ke atas. So bila sebut 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so bila sebut Elliott wave, dia mesti ada at least 2 alternate counting. So alternate counting ni menunjukkan satu ke bawah, satu ke atas. Dia akan jadi macam tu je ke? Dia akan menunjukkan satu ke atas, satu ke bawah. Tu memang Ada masa kita boleh keluarkan satu je. Okey. Ada masa kalau tak boleh keluarkan langsung, kita tinggalkan pair tu, kita pergi pair lain. Okey. Sebab the main point Elliott wave ni, dia bukan hanya tertakluk kepada satu instrumen saja. That's why banyak kali saya pernah beritahu, kita dulu, kalau dulu kita ada favourite pair, contohnya EU. Okey, kalau belajar Elliott wave ni, it's time kita trade di pair yang lain, di mana pair yang kita nampak ada betul-betul formation impulsive wave ataupun correction wave, yang kita boleh labelkan dan kita boleh determine di mana stop loss yang sepatutnya berada. Sebab stop loss tu yang paling penting. Profit ni nombor 2. Bila kita tahu stop loss kita tak terlampau jauh, maka kita berani ambil risiko. Stop loss dah tahu. Okey, ada satu persoalan. Sebelum tu dekat sini kita ada Firdaus Amin Shah Syarimi, Firdaus Rosdi, Mat Sapik, lepas tu Faris, kita ada Zainab, lepas tu kita ada Kimi Zainuddin. Dia bertanyakan, salam cikgu, maaf tanya, the best nak trade guna Elliott wave perlu guna time frame Apa? ya? Okey, saya tanya Pak Su, time frame apa Pak Su? Janganlah tanya saya. Pak Su kan dah selalu mengikuti selama 30 minggu. Okey, H4. Okey, at least the best the best kita kena tanya first kali, kita ni trader apa? Okey. Intraday trader, swing trader ataupun scalper. Okey. So kalau itu akan main peranan untuk setiap time frame yang betul. kita. Oh, okey. Okey, contohnya scalper, takkan kita tengok time frame weekly. Agak-agak lah. Kan. Okay, So betul. bila sebut Elliott wave ni, dia more into swing. Macam even saya pun, saya dah stop daripada jadi swing. Buat masa ni saya stop swing 2 bulan 3 bulan. Sebab apa? Sebab isu COVID ni tak menentu, menyebabkan market pun kadang-kadang kita tak boleh baca, boleh predict langsung. So that's why ada masa kita kena adapt dengan keadaan market condition sekarang. So bila kita tahu COVID ni kacau bilau satu dunia, so pasaran pun kalau kita tengok sekejap turun naik kan. So that's why kita kena tahu kita ni jenis trader apa. Macam saya dah beritahu, saya bukan buat masa ni, saya tak boleh swing 2 bulan 3 bulan. Tu Kena scalp jugalah. saya automatic, saya dah tukar saya punya cara untuk trade. Mungkin saya akan trade intraday dan kalau swing pun 3-4 hari. Okay, so that's why kalau bagi soalan si Kimi tadi, Kimi Zainuddin, okay, dia kena tanya diri dia macam mana. Kalau dia full time trader, of course dia boleh scalp. Okay, go for it. So maksudnya time frame berapa? Time frame kalau scalper scalper hour 1 dan minute 5 minutes. 5 minit. Okay, tapi boleh ke trade di 5 minutes? Itu yang persoalan. M15 ke M5? M5. Wow. Terus terang, saya kalau saya scalp memang pergi M5. Tapi scalp saya bukan 5 pip 10 pip tak ada. Bila saya masuk itu sebab di M5 kita boleh nampak wave juga. Okay, sebab di Hour 1 yang membentuk Hour 1 adalah M5. Betul. Kan? So Hour 1 tu membentuk untuk time frame 4 hours dan seterusnya. So daripada kecil dia membentuk sampai besar lah. Baik. Macam contoh ni, okay, macam gold yang saya tandakan kotak tu kan, saya trade di M5, tapi saya TP dia Hour 4. Macam tu. Tak semestinya kita trade di M5 kita adalah scalper. Tak. Okay. Tapi dengan Elliott wave di macam yang saya nyatakan, kita boleh dapatkan kenapa M5, kita boleh dapatkan stop loss yang cukup nipis dan TP yang lebih besar daripada stop loss kita. Sebab
sebelum dia membentuk, dia terjun. Contoh macam gold, sebelum dia terjun, dia mesti membuat wave. Wave satu at least, 1, 2 menaik. So kalau saya zoom in sini, contohlah kan M5, ada nak belajar trade di M5 ke, bagi love sikit banyak-banyak kalau siapa nak belajar M5. Kan lagi saweh. Okey. Lain macam ni. Tak je sebut. Okay. Okay, so di M5 okay, kita boleh assume ini yang turun ni, ini sebagai wave 1 ke bawah. Ini M5 tahu. So ini adalah wave 1, ini wave 2. So kita nampak walaupun ni M5, dia tak boleh break permulaan wave 1 di sini. Okay, nampak tak Baksu? So kita punya stop loss tak perlu sampai ke puncak atas tadi tu dah. Ya, sebab dia nak turun ni M5 ni lah yang berbentuk sekejap, hang. Wave yang okay, saya boleh labelkan macam ni. Ini sebagai contoh Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Okey, di M5. So lagi kecil time frame yang kita analisis, lagi kecil stop loss yang kita boleh dapat. Dan kita boleh, kalau nasib kita baik, ketika tu movement mengikut kita punya direction, kita boleh dapat TP yang memang berkali ganda daripada kita punya stop loss. Berganda. At least 2 kali ganda lah. Kalau stop loss kita, selalunya M5 ni kita bercakap tentang stop loss 20 pip hingga 50. Baik. Okay. Kalau win pun, kalau win tu dia akan double. At least double tu memang dapat. Okay. Tapi kalau kita cakap tentang gold ni, ini boleh tengok sendiri. Kalau sini katakan dekat 2000 lah kita masuk kan. Okay. Dia turun sampai 19, 1, 2. Mungkin kat sini lah kita exit 800 pip. So kita punya stop loss tadi adalah 160 pip. Ya, so 800 pip. Ada ketika kita, itu saya cakap, ketika kita laki, maksudnya laki, bila kita masuk market dah tak terus naik, lepas tu kita swing, kita biar dan umum tahu stop loss, bukan stop loss, gold dia gerak laju, betul tak? So sekejap je dia boleh sampai ke wave 3 yang saya tandakan di sini. Dia naik sekejap. Ini semuanya berlaku dalam masa kurang daripada 1 minggu. Dia dah sampai dekat sini. That's why ramai yang suka trade gold. Tapi kena ingat, gold ni dia mesti ada stop loss. Sebab kalau kita salah langkah, memang kita macam sekarang ni. Ini hari ni hari ni tadi 24 1961. Okey, 1961. Sekarang ni dah 1930. Sekejap je 300 pip dia turun. Betul. Dalam masa 1 hari. That's why gold ni memang bagi trader yang mempunyai position, lepas tu market ikut dia punya position, memang lumayan. Bagi yang market melawan arah position seseorang trader tu, dia kena pandai di mana, dan dia kena pandai manage lah. Maksudnya memang kalau kita masuk tadi dekat puncak tadi 1950 dengan kita membuat andaian ini dah breakout ke atas kan. Okey, kalau dia tak ada stop loss, memang dia kena tahan lah. Sekarang ni dah 300 pip lebih. So that's why ada masa macam saya tak selalu gemar untuk trade gold setiap hari. Ada masa tu kalau saya confident baru saya masuk. Baik. Sebab inilah bukannya cikgu memang nantikan sentiasa untuk gold, tak lah tak. Saya ada masa saya masuk, ada masa saya tak. Baik. Bergantung kepada
Setup dia cantik tak? Betul. Okay. Okay, ada lagi tak soalan-soalan? Kalau ada jangan malu-malu, jangan segan-segan. Ini satu formula yang sangat baik yang ditanya oleh Kimi tadi berkenaan dengan the best nak trade. Dia kena tanya di sini juga. Tapi tip dia cikgu dah bagi. Okay Kimi semoga Kimi dapat sedikit manfaat daripada pencerahan daripada cikgu. Okay, kalau ada apa-apa lagi soalan silakan. Pair pun dah boleh dah ni. Kalau ikut standard of course kita akan tengok daripada time frame besar dulu. So nak saya ulang semula ke contoh macam gold ni memang dah ada analisis daripada 2006 ni. Memang setiap kali kita masuk konti ni, inilah analisisnya tak berubah lagi. So ini di daily dan weekly ni, ini boleh dijadikan sebagai satu panduan di mana memang sekarang ni, ini since 2016 ni, okay, ini sudah berbentuk satu impulsive move ke atas. Dan kalau kita tengok starting tahun Mei tahun lepas, dia dah mula membentuk wave 3. So masuk wave 3 ni, dia naik terus naik tanpa dia ada peluang untuk turun kembali kepada 12 di kawasan 1200 dan 1300. So sedangkan saya ni untuk gold ni, dia masih ada momentum untuk naik lah. Okay, Pak Su ada beli physical gold ke? Ada. Uish, berapa kilo? Kilo? Jangan begitu. Saya level saya 0.8 gram. Tapi cukup lah. Sebab yelah gold kan. Sebab semua macam saya, gold ni even dia turun pun dia akan ambil masa, dia akan naik balik. Kan dia kalis inflasi je. Kalis inflasi. Ayat tu. Betul lah. Saya tak tahu, sebab tu saya tanya Pak Su. Betul. Okey, baik, kita ada pertanyaan daripada Indonesia pun ada ni. Tony Monero. GCAT macam nak naik kan cikgu. Lepas tu sebelum kita pergi dekat GCAT dengan UCAT, ni ada persoalan daripada Luqman Hakim. Apakah trend besar gold? Trend besar dia. Ini yang sebelum kita berpindah. Ini yang saya telah paparkan sekarang ni. Ini di daily dan weekly punya counting. So kalau kita tengok daripada 2016 tu, dia dah membentuk wave 1 up. Okay, so selama boleh dikatakan daripada 16 sampai ke 18 ni, selama 2 tahun adalah correction mode. Kenapa correction? Kan saya selalu sebut correction dia turun naik situ je. Kan? So kalau tengok sini, turun, naik balik ke sini, turun balik dekat 1170. So ini adalah correction. So bila sebut correction, dia turun naik di certain point bergantung kepada jenis correction tu. Baik. Okay, so bila impulsive wave, dia terus naik. Maksudnya start daripada starting point, dia nak naik tu, dia naik macam ni lah sekarang. Dia naik sampai sekarang ni dah 2070 berapa 5 yang terbaru kan, yang paling high untuk tahun ni. Kalau correction 1373 dia turun, 1117 dia naik balik, 1364 tu dia balik 1170. So nampak tak benda tu dalam masa 2 tahun dia tintong kawasan yang sama. Okay, itu adalah correction. Sama juga, bukan hanya tertakluk kepada gold, pair lain, instrumen lain pun kalau dia berbentuk macam tu, itu adalah correction. So menunggu masa untuk meletus. Bagi gold 2 tahun dia ambil masa. Okay, dan selepas dia capai, dia dah melengkapkan correction. Ini adalah ABC. Ini ABC, ataupun ini kita boleh considerkan ini adalah ABC, ini adalah wave 1, ini ABC lagi. Okay, kalau ini adalah 1, ini ABC, maka makin jauh dia nak naik lagi pasu. Kalau ini adalah ABC, dia tak sejauh yang ini 1, ini 2. Okay, sebab kalau ini 1, ini 2, ini baru wave 3 ni.
Ini baru wave 3 besar. So dia ada turun wave 4, ada satu lagi wave 5 naik panjang lagi. Okay, so dia mungkin akan ambil masa setahun lagi at least. Wah, boleh swing ni. Sebab kalau tengok sini, ini 2018. Okay. Dah start 2020 2 tahun. 18 Impulsive wave dia berlaku 2 tahun. Okay. Dia ada efek tak untuk ke hujung-hujung tahun? Biasanya market. Biasanya dia efek tu ada, tapi tak ada dah pum tu junam macam tu. Dia setakat 300,000 pip tu, itu normal dalam range gold bergerak. Baik, the Indonesia nak UCAT GCAT Okey, sekejap sebab kita masih lagi pegang gold ni. Ahmad Anis Kalanta, macam mana nak kawal emosi tu? Patutkah kita secure predict apa tu? Dul. Contoh kalau buy sell gold dekat 1954 sekarang dah untung 300 pip. Close ke tunggu lagi? Okey. First kali saya tanya satu soalan yang tidak sebegitu maut lah. Tidak sebegitu maut Kalau you masuk 1954 dia turun sekarang dah 300 pip kan. Kalau tanya saya, kalau $3,000 tu saya close. Close lah. Kalau so 3,000 you kena tanya diri you, kalau itu $3, contohlah kan, $3 you nak close ke, atau $30, $300, $3,000, dia mengikut macam saya. Target saya sebulan macam berapa? Contohlah target saya sebulan 3,000 ataupun $5,000. Okay, so kalau tadi saya sell, saya dah dapat 3,000, of course saya close dulu. Sebab saya hanya memerlukan lagi 2,000 sahaja untuk bulan ini. Katakan inilah awal bulan kan. So saya boleh trade santai, tak perlu terkejar-kejar, relax je. Itu semuanya isu di mana memang betul ada cikgu kalau ikut analisis saya jauh lagi nak turun. Okay. Tapi sekarang ni 3,000 tu depan mata you pun masuk besar. Betul tak? Betul. Impossible you masuk 10 sen dapat 3,000. Sebab tiba-tiba tadi you over confident, ini memang nak turun. Baling dadu pun nak turun kan, fikir pejam mata semua nak turun. Okay, so dia semuanya you kena tanya diri sendiri. Even analisis you mengatakan dia nak turun banyak. Okay, sebab apa? Sebab pertamanya adalah 3,000 tu kalau jadi kosong, apa jadi pada you? Itu yang you kena tahu. 3,000 dah untung ni. Okay, tunggu 4,000 close lah dalam hati kan. Tak naik 4,000, turun jadi 2,000, 1,500. Adakah kita akan close dekat 500 ataupun ini nanti turun balik ni? Itulah tu perkataan tu. Nanti jadi 3,000 balik ni. Itu tu jadi kosong tu, apa yang akan jadi berlaku kepada kita? Kalau dia akan impact, membagi satu implikasi untuk next trade, so saya cadangkan you close saja. Okay, Ahmad Anis Kalanta, close dah kalau dah sampai 300 pip. Jangan tunggu lagi lah. Dia bukan dari segi pip, dari segi emosi you nak kawan nanti first dan kali untuk first trade. Berapa kita punya kekuatan tu. Betul tu. Kalau contohnya sebagai contoh yang mudah, kita masuk $100, turun 300 pip, kita dah dapat $200. Betul. Kan, mungkin kita boleh close half dulu, kita boleh close semua. Kalau kita risau, okey cikgu, analisis masih ada sikit berbaki 100-200 pip ke bawah, kita sayang nak close sekarang, so boleh close half ataupun separuh jalan. Okay. 75% daripada position kita tu kita close. Yalah cikgu. Baik, banyak soalan lagi ni. Okay, Muhammad Aizat untuk intraday boleh ke buat counting mula di daily chart untuk enter lower time frame? Boleh. Macam saya sebut tadi. Okay, di mana kita berpandukan analisis di time frame yang besar, kemudian kita masuk analisis di time frame yang kecil, dan kita boleh cuba TP di time frame yang besar tadi. So berbalik kepada kes Ahmad Anis tadi tu. Okay. So dia ada kaitan dengan apa yang Muhammad Aizat ni cakap. Yalah, TP jauh kan, 300 pip cikgu suruh close. Itu bukan saya cuma cakap hati you nanti akan mempersoalkan, kenapa aku tak close tadi?
That's why bila dah sampai satu tahap, you kena buat satu decision. Decision amount tu, kalau you boleh tahan lagi, pejam mata lagi, mungkin dia akan drop. Macam last week kan, drop 800 pip. Alhamdulillah, memang untung banyak. 3,000 jadi $8,000. Betul. Tapi itu kalau dia drop. Kalau dia naik balik, kena you punya stop loss. Impact, implikasi apa yang akan dia bagi kepada kita punya emosi. So that's why selain pada close 50% atau 75%, kita boleh set BE. BE di mana, okey lah cikgu, saya set BE $2,000 kan. So daripada kena balik kosong ataupun kena balik stop loss, ada lebih baik lah, ada $2,000. Sebab dengan cara itulah, kalau dia turun BE tadi tu, break even, maksudnya kita adjust kepada certain level di mana kita jangkakan price tak boleh break level tersebut. Kalau dia kena contoh support lah ataupun resistance kan, dia mesti bounce. Okay, so kita letak atas sikit beberapa pip, mungkin 10 atau 20 pip. So dia turun balik. So bila dia turun balik sampai tu tahap, kita boleh adjust lagi. Daripada 3,000 dia turun dekat 5,000 pula, kita set. Kan. So dari situlah, sebab kita tak boleh jangka kan. Macam macam sekarang ni, kalau tengok kat market 1926 kan, dia turun naik sampai 1956. Mungkin kita jangkakan dia naik ke atas terus, tapi rupanya dia terus turun lagi 400 pip. So yang ni kita tak boleh jangkakan. So mungkin dengan sistem BE yang saya sebutkan tu, membolehkan at least kita exit somewhere di kawasan ini. So maksudnya daripada 3,000 tadi, let's say 3,000 dekat sini Pak Su, 1980 kan, 1980 dia contoh. So sini adalah 6,000. Kalau kita close kat sini 6,000. Atas ni mungkin ini kawasan $5,000. So kita set je $5,000. So dia nak tintong mana tu, biar dia, tak ada masalah. Sebab kita first kali, target saya tadi 5,000 sebulan. Ini seminggu pun dah dapat 5,000. Dah cukup. Alhamdulillah tu kan. Lepas tu dah lah, santai lah kan. Baik, Alhamdulillah, thank you. Faris Helmi, Assalamualaikum Dr. Farid dan juga Pak Su. Nak tanya satu, kalau saya trade selepas waktu news, adakah ia selamat semasa trade atau saya dikira entry yang lambat? Berkenaan dengan lepas news dia trade. First kali kita kena tahu news apa yang kita trade. Ada news dia whipsaw atas bawah, dia naik spike, lepas tu dia turun balik. Ada news yang movement sahala, macam gold last week ada apa tu, FOMC kan. Kan, FOMC yang menyebabkan gold USD kuat. So gold turun dan terus turun. Dia tak ada naik dah. So that's why kita kena tahu kita nak trade news apa. Selalunya news sahala ni melibatkan pair NZD, AUD, Kanada, employment chain Kanada, employment chain, interest rate NZD, AUD. Ataupun dikira lambat ni, maksud dia adakah ia selamat semasa trade atau saya dikira entry yang lambat? Maksud dia selepas waktu news. Waktu tu news dah trigger. News dah trigger. So naik. So dia masuk buy. Macam tu lah maksudnya dia entry lambat atau selamat. That's why saya sebut, saya nyatakan kena berpandu kepada news apa yang kita trade. So you kena buat analisis news. Contoh di Forex Factory, apa impact sebelum ni, apa dia bagi impact kepada market movement pada setiap kali news itu berlaku. Maknanya kita kena buat homework jugalah. Betul. Memang Factory. Kita boleh ada dalam Forex Factory. Baik, Amin Syarimi, cikgu, time frame H4 gold hala 7 nak pergi mana? Nak pergi mana? Tadi Amin ni saya punya student ni, saya dah jelaskan Amin. Kejap lagi saya datang kedai, kita borak panjang. Assalamualaikum cikgu, berapa modal kita nak target 2K? Rafi'i Romino.
kita nak target 2k USD lah, kan? Kita boleh consider 2 USD ke RM ni? 2k USD kot. USD bos selesa lah. Bos selesa lah. 2k sebulan lah. Okay, so kalau macam tu first kali 2k bagi 4, 500 USD per week. Okay. Betul. So kalau lebih dapat, lagi cepat kita sampai. Okay, so 500 tu bagi 5 hari, sehari 100. Okay. $100. Ada masa terlebih $200, $300. Dari dalam santai situ kan. Betul, sebab tak semesti satu hari tu untung. So kerugian kita, kalau kita buat analisis secara ringkas macam tu, kerugian yang kita boleh terima untuk sekali trade adalah 100. Baik. Okay, so katakan 3 kali loss, kita punya keuntungan dah turun 300. That's why minimum $100 per day, di mana kita ada macam saya sebut, kita boleh buat tadi BE tadi. Okay, di mana 200, 300, 400 pip, $400 tu memang membantu waktu-waktu kita tengah losing straight, 3 kali loss. Tak apa, tak ada masalah, biar je. Jangan kita emosi, sebab kita tahu dengan sistem kita tadi tu kita boleh capai 2,000. Tapi soalan dia adalah berapa modal? Berapa modal pula kan? Berapa modal? Kalau modal dia macam 2,000 cikgu cakap, dia letak 500. Kalau 500 dia modal dia 500 je. Kalau 500 sehari 100, so agak sehari 100. Okey dah. Kalau sehari 100 bermaksud satu hari tu dia perlu dapatkan 20% 20% lebih kurang. Betul ke? 50 5 kali trade 500. So 20% lah. 100. Okey. Kan? So 20% per day tu cukup tinggi. Maksudnya cukup tinggi tu dengan modal 500 boleh consider sebagai medium risk. Di mana kalau kita loss 100 tu, kita tinggal RM400. Betul tak? So RM400, bila RM400 kita perlukan berapa persen untuk dapat balik kembali kepada modal kita. Kita tak kalau 20%, okey, tak sampai lagi. Belum. Sebab kalau 20% daripada 800, bukan, 400 baru 80. So ada lagi RM20 short. So 500 tak sesuai untuk dapatkan $2,000. Itu berkonsep kan medium risk ataupun high risk. Kalau 1,000? Kalau kita sebut low risk lah ya. Low risk 2,000. Low risk 10%, 20% tu low risk ke Pak Su? Yalah, 10%, 20% je. So kalau 10% 2,000 lah, $20,000 ataupun $10,000. $10,000 20% adalah $2,000. Okey, kalau 20,000 10% adalah $2,000. Baik. Okey. Sebab tu saya selalu persoalkan saya punya student, dengan modal you sekarang, boleh ke you gain $5,000 atau $10,000 per month? Okey, kebanyakannya ini $5,000 kebanyakannya tak boleh. Sebab kalau kita sebut low risk, kan, kalau $5,000 tu, at least kalau low risk 10%, kita memerlukan $50,000 untuk capai target 5,000. That's why saya sebut, macam saya sendiri, saya ada low risk dan high risk punya account, di mana high risk itulah yang membantu kadang masa kita capai target, tapi kita tak riskkan ke semua duit kita, modal kita di account high risk. So that's why Encik Rafi'i kena pandai manage modal yang Encik ada. Baik. Okey cikgu, ni daripada Indonesia ni, Mida Sari Safitri. Okey, salam daripada Indonesia cikgu. Setup UCAT bagaimana? Cikgu dah buat kiraan tentang UCAT. UCAT. Siapa ni?
Mida Weh, untuk Mida mesti ada punya. Sekejap saya buka Okey. Weh, tak aci ni. Orang minta kita kena bagi. Ya, betul. Daripada Palembang Okey. So ini kiraan saya tunjuk di daily punya time frame lah. Weekly punya time frame. Okey, so kalau kita tengok sini. Okey. Saya tunjuk daripada awal. Ini saya jangkakan ini wave 3 ni. 3 ini turun ni. Ini adalah A. Sini A A, B, C. Ini A. Ini B. Ini saya jangkakan akan turun C. Ini di weekly time frame. Okey. Tapi saya zoom in di daily punya time frame. So untuk yang menurun ni, ini saya dah boleh kategorikan berbentuk impulsive wave ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Dan dia melengkapi syarat C ABC ni wave C ni kan. C. So 1, 2, 3, 4, 5. So bila sebut 1, 2, 3, 4, 5, kita zoom lagi di time frame 4 hours. Okay. Ini pun ada ABC. So ini wave 4. Okay. Ini pun wave 2 ni. Okay. Ada 3 wave juga. ABC juga saya boleh katakan. Ini 1, 2. Ini 2. Okay. So ini 3. Ini 4. So yang ini adalah final wave 5. Ini kiraan jangan lupa ini di weekly So ini final wave 5. So ini kalau saya zoom pula di Hawong 1 ni. Okay, tak apa, saya just besar kan. Ini adalah ABC correction. Okay, kalau kita nampak ini ABC sebelum dia pergi ke 5 ke bawah. Kemudian barulah dia akan ada satu correction A, B, C naik. Okay. So bila ABC naik ini ketika ni USD akan kuat lah. So untuk UCAD, untuk GU, untuk EU, kita kena selalu refer DXY ni tadi yang saya tunjuk awal-awal tadi. DXY nanti bila masa dia nak kuat. Okay. So kalau kita tengok movement DXY ni, dia tak banyak pun pergerakan dia. Okay. Tak banyak. Okay. Tapi kalau dia naik ke level sekarang ni 93 kan, naik level 94, 96, 100 ni, ini semua kuat dah maksudnya. Okay. Sebab ini pun tengah A correction, B. Tadi UCAD tadi pun dia naik sebentar, kemudian dia turun balik. So kalau tengok DXY pun dia naik sekejap, kemudian saya jangkakan dia turun balik. So kalau tally macam tu, alhamdulillah. Okay. So maksudnya kita menggunakan ini konsep one moment market. Maksudnya kita bukan hanya analisis berpandukan kepada satu pair saja. Kita kena jadikan macam saya kadang-kadang saya akan refer DXY, BXY semua ni lah sebagai satu panduan di mana kalau benda ni sahala, lagi confident kita untuk masuk dalam market. Baik, alhamdulillah. Tepat ini 11.30 minit malam. Wah, terbaik. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, setakat ini dulu masa yang kita ada. Kalau ingin mengetahui yang tadi, kalau terlepas, terus pergi ke channel YouTube kami, ya, CTC Jarak FM. Kemudian kat situ kita adalah segmen untuk Cikgu Nonem, Cikgu Hassan Hashim, Cikgu Yun dan juga segmen Nilai Ceritaku. Tengok je episod mana yang tertinggal, anda boleh terus ke sana. Dan tak lupa juga sekarang ni saya nak bagi tahu informasi sekejap. BTC sekarang dalam fasa education, di mana fasa education kami melakukan webinar setiap seminggu 2 kali. Okey, webinar seminggu 2 kali, Rabu, Jumaat, dan ada juga live stream, dan juga 3 kali sebulan kelas face to face.
So siapa yang berminat nak belajar betul-betul dari basic semua ni, kita akan guide. Kita panggil ni program development selama 6 bulan lah. 6 bulan Kita ajar dia betul-betul nak faham tentang Elliott Wave. Bagus ni tuan-tuan dan puan-puan bermula boleh daripada PM basic. saya directly lah. Nanti saya akan point kepada admin yang bertugas. Baik, tu dia. Kalau nak tajamkan lagi tentang Elliott Wave, inilah peluang dia. Baik tuan-tuan dan puan-puan, esok kita bersama dengan Cikgu Aslan Nasim dalam segmen Bicara Teknikal BBMA. Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat